Okay, panduan daripada Allah. Okay, ini kita masuk pelajaran 13. Boleh dengar saya? Boleh dengar Boleh. Okay, bidang akidah tingkatan 2, buku teks. Muka surat 81 hingga 88. 81 hingga 88 Okay. Maksud beriman kepada kitab. Okay, kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak hilang Okay, yakin bahawa Allah SWT menurunkan kitab dan suhuf kepada para Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, mana-mana kawan yang perlukan link, tolong bagi link dekat kawan. Mungkin telefon dia backup ke, tak dapat link. Tolong paste link dekat kawan dalam grup. Okay. Boleh setakat tu maksud beriman kepada kitab. Okay, kita yakin bahawa Allah SWT menurunkan suhuf menurunkan suhuf kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Tu. Okay, kalau tengok dalam Al-Quran ni, kalau tengok dalam buku teks ni, buku surat 81, okay, daripada surah An-Nisa, ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qablu. Okay, maksud dia, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah, Rasulnya dan kepada kitab. Okay, maksud surah An-Nisa yang keempat, ayat 136. Okay, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, dan juga kepada kitab ataupun wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Okay, nama kitab kitab yang biasa kita dengar, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Okay, Rasul yang menerima kitab Zabur ni adalah Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Syriani. Yang keduanya, kitab Taurat, yakni daripada Nabi Musa alaihi salam. Okey. Kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani. Okey. Lagi yang ketiga, pada zaman Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa menerima kitab Injil. Kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Okay. Yang keempat, sampailah sekarang ni, Nabi Muhammad kan, kita umat Nabi Muhammad kan, kita berpandukan Al-Quran. Nabi Muhammad menerima wahyu iaitu Al-Quran untuk disampaikan kepada umat Islam di dunia selepas tu kan. Okay, dalam bahasa Arab. Okay, sampailah sekarang kita gunakan. Okay, nak cakapnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ni adalah
kitab yang benar daripada Allah SWT. Tetapi bila bila adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan juga penamat segala nabi dan juga rasul, hmm, dia tiga kitab yang lain tu dihazafkan. Dihazafkan ni apa maksud dia? Dibatalkanlah maksudnya. Okey. Dan umat Islam berpegang kepada kitab Al-Quran sekarang. Boleh faham? Sebab itulah sekarang kita kalau belajar pendidikan Islam, kita relate dengan bahasa Arab. Kita kaitkan dengan bahasa Arab. Kenapa? Sebabnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Boleh? Faham cakap tu? Faham? Faham ke? Boleh? Faham Okey, bukan nak kata tiga kitab lain tu tak benar. Benar. Okey, kitab Zabur untuk umat Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat pada zaman Nabi Musa untuk umat dia. Nabi Isa pula diturunkan kitab Injil. Tapi setelah turunnya Al-Quran, kitab-kitab lain telah dibatalkan, dihazafkan lah maksudnya. Okey, dan umat Islam beriman kepada Al-Quran. Boleh? Okey. Yang 1, 2, 3, 4 ni awak kena ingat dari segi nama kitab, rasul dan juga bahasa dia. Tu akan keluar dalam peperiksaan nanti. Okey? Tu awak kena ingat. Screenshot ke, tulis dalam buku pun boleh, nak print nota pun boleh. Nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom Okey, lagi suhuf dan penerimanya. Suhuf ni apa Suhuf. Suhuf ni apa okey. Nanti kita tengok maksud suhuf tu apa. Okey, nabi yang suhuf ni adalah maksud dia kalam Allah yang mengandungi hukum dasar ataupun kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Tu suhuf. Okey, orang yang wajib mengetahui bahawa suhuf, orang Islam ni wajib mengetahui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan uh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham cakap tu maksud suhuf. Suhuf ni apa maksud dia? Suhuf ni maksud dia kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan juga pengajaran kepada manusia. Boleh? Beza dengan Al-Quran. Al-Quran ni dia meliputi semua. Meliputi semua bidang. Ada bidang Quran, ada bidang hadis, ada bidang sirah, ada akidah, ada akhlak, ada fiqh dalam tu. Cuma Al-Quran ni dia turun secara umum lah. Nanti tetapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran tu dijelaskan balik, diperincikan balik dalam hadis. Tu beza dia Boleh ingat Boleh ingat ke? Boleh ingat? Boleh Okey. Orang Islam ni kita wajib mengakui. Kita wajib mengakui bahawa suhuf ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul. Okey, kepada siapa? Tengok Okey. Daripada dalil surah Al-A'la ni. Okey, daripada dalil surah Al-A'la, kalau awak tengok dalam buku teks, sebab dalam slide ni tak ada. Okey. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Okey, maksud dia sesungguhnya yakni keterangan yang dinyatakan. Ini ada disebutkan di dalam kitab terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Nak cakapnya cerita tentang suhuf ni ada dalam diceritakan dalam kitab Nabi Isa dan juga Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, salah. Okey. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab terdahulu. Maksudnya 3 kitab yang lepas lah. Okey. Iaitu kitab Nabi Ibrahim dan juga Musa. Boleh? Okey, contoh dia
Okey, menurut Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir Imam Ibn Katsir, bukan tafsir, Imam Ibn Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti berikut. Okey. Ni yang awak tengok ni kan. Nabi yang menerima suhuf. Okey. Nabi Musa alaihi salam dia terima bilangan suhuf dia 10 sahaja. Okey, kalau Nabi Ibrahim dia terima suhuf 10 sama dengan Nabi Musa. Okey, kalau Nabi Idris alaihi salam dia terima suhuf sebanyak 30. Okey, kalau Nabi Syith alaihi salam dia dapat paling banyak suhuf iaitu 50. Okey, boleh dapat setakat tu? Yang ni pun awak kena ingat. Sebabnya tajuk ni kan dia ada kaitan dengan nanti kalau awak naik tingkatan 4, kalau awak memilih untuk ambil tasawuf, dalam tasawuf tingkatan 4 dia ada. Awak belajar balik pasal ni tapi secara terperinci lagi lah. Huraian dia pasal Nabi dan Rasul dan juga suhuf. Okey? Boleh dapat? Cuma untuk tahun depan kan, untuk tingkatan 3 ni, inilah yang awak kena hafal. Nabi dan bilangan suhuf dia. Untuk tajuk ni Nabi dan bilangan suhuf dia. Lepas tu nama kitab-kitab. 4 nama kitab, Rasul yang menerima dan juga bahasa yang diterima. Okey? Boleh setakat tu? Boleh setakat tu? Boleh? Boleh okey. Keistimewaan Al-Quran Keistimewaan Al-Quran. Okay, kita pergi sampai keistimewaan Al-Quran lah. Sebab ni banyak sangat ni. Tak awak tak ingat. Okey, kita tengok kepada keistimewaan Al-Quran sikit. Okey, pertama Al-Quran ni. Al-Quran ni dia lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat, seperti aspek akidah. Akidah ni berkaitan dengan kita punya i'tikad. Kita punya pegangan iaitu agama Islam. Lepas tu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan juga qadar. Lagi dia ada syariat. Syariat ni dari segi perundangan lah. Maksudnya macam mana nak solat, macam mana nak puasa, macam mana nak keluarkan zakat. Tu dalam Al-Quran ada sentuh. Cuma diperincikan dalam hadis. Okey? Dan akhlak. Akhlak ni apa? Yang awak belajar ni kan. Amanah tonggak kesejahteraan, adab terhadap guru, adab masuk masjid, adab berjiran, adab terhadap ilmu. Tu dia bidang akhlak. Semua meliputi kehidupan manusia. Boleh? Boleh setakat tu? Okey, lagi yang kedua. Apa keistimewaan Al-Quran ni? Al-Quran ni, kitab Al-Quran yang Mashaf Osmani yang kita baca sampailah sekarang. Yang saya minta awak buat tilawah tadi kan. Hantar pada saya tu kan. Tu nak cakapnya, isi kandungan dia terpelihara sehingga kiamat. Okey? Terpelihara sehingga kiamat. Memang tak akan dapat orang ubah ayat Al-Quran tu dan tak akan dapat ubah dia punya isi kandungan. Memang itulah kita jaga sehingga kiamat. Allah dah kata dah. Okey. Al-Quran ni terpelihara sehingga kiamat. Berdasarkan dalil, Allah akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Firman dia, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr 15 ayat 9. Maksud dia, sesungguhnya kamilah, kami ni kembali pada Allah lah, yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Nak cakap kat sini Allah memang Al-Quran tu. Dari segi isi kandungan dia, dari segi uslub dia, dari segi gaya bahasa dia. Okey? Okey, boleh
Okey. Kita sambung lagi Akik masuk dah kan? Okey, Akik masuk. Kita sambung. Okey. Yang ketiga, Al-Quran ni kan. Al-Quran ni, Al-Quran ni apa? Menasahkan kitab-kitab terdahulu. Menasahkan. Tu saya cakap, menasahkan tu maksud dia menasah ni istilah bahasa Arab. Bila kita dalam bahasa Melayunya nak faham, dia mansuhkan. Mansuh ni awak faham kan? Mansuh. Kalau dalam bahasa Melayunya mansuh ni kita maksud dia kita batalkan ataupun kita buang kitab-kitab terlalu. Bukan buang tu, terus maksudnya dia tidak diamalkan oleh masyarakat yang semasa. Okey, kalau masyarakat yang lahir pada zaman Nabi yang apa masyarakat pada zaman Nabi Muhammad alaihissalam, mereka berpegang kepada kitab Al-Quran. Itu sahaja, okey? Boleh? Faham ke? Faham? Kenapa saya kata kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil ni telah dibatalkan. Okey, telah dibatalkan kepada umat Islam. Kerana sebab ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Daripada surah Al-Maidah, yang kelima ayat 48 kan. Yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Okay, maksud dia, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab. Yakni apa? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka. Yakni ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepadamu. Nak cakap kat sini, okay, bila turunnya Al-Quran di muka bumi ni, bila Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Quran, jadi secara automatiknya kitab-kitab lain yang terdahulu tu terbatal. Jadi apa yang umat Islam perlu ikut adalah berpandukan kepada isi kandungan Al-Quran. Boleh? Faham setakat tu? Faham ke? Faham Faham dengar, faham, ingat. Nanti insya-Allah boleh tulis dalam peperiksaan nanti. Okey? Sebabnya kalau tak cerita dia punya susu galur, nanti awak tak ingat juga kan. Okey. Kita tengok lagi. Tujuan Al-Quran diturunkan. Okey, tujuan Al-Quran diturunkan. Okey, tujuan Tujuan. Okey. Sebagai umat Islam ni, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Al-Quran ni fungsi dia, tujuan ni, bila kita bincang tentang tujuan, maksud dia berkaitan dengan fungsi fungsi Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Kita pun jawab. Okey, pertama, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk. Petunjuk ni apa? Petunjuk ni maksud dia panduan lah ataupun hala tuju. Contoh dia orang Islam kan. Orang Islam ni macam mana nak dia punya pergaulan. Tu Allah cerita dalam Al-Quran. Macam mana? Dalam yang semalam kita belajar kan. Dalam tajuk kesantunan dakwah kan. Nak cakapnya Allah dah ajar melalui sifat-sifat Rasulullah tu. Sifat Rasulullah apa? Rasulullah ni bersifat pemaaf, lembut, lemah lembut. Lagi apa? Dia mendoakan kesejahteraan orang lain. Lagi apa? Siapa ingat? Sifat-sifat Rasulullah. Kesantunan dia. Siapa ingat? Siapa ingat? 5 sifat tu.
Sekejap, kesantunan dakwah tingkatan berapa Ke tingkatan 1. Lupa. Okey, boleh? Faham ke setakat tu? Faham? Faham Okay, kalau faham saya teruskanlah sikit lagi. Okey, tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cakap kat sini pemimpin pertama dalam negara Islam adalah pemimpin pertama dalam pembentukan negara Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cakapnya Al-Quran ni sebagai bukti Nabi Muhammad ni adalah pemimpin yang pertama yang menerima ajaran dalam Al-Quran. Ajaran dia apa? Quran dan juga hadis. Okey? Boleh tu sebagai bukti Quran. Sebabnya dalam Quran ni banyak diceritakan tentang nabi-nabi, kisah terdahulu, kisah semasa, adapun kisah-kisah yang akan datang. Okey. Sebagai bukti tu menerusi surah Ar-Ra'du 13 ayat 43 Okey, maksud dia dan orang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah SWT. Katakanlah, yakni mereka cukuplah Allah menjadi saksi antaranya dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang yang ada pengetahuan mengenai kitab Allah. Nak cakap kat sini, okey, siapa yang tak beriman kepada Nabi Muhammad kan? Maksudnya cukuplah Allah sahaja yang menjadi saksi. Dan orang-orang yang yakin, iktikad dia beriman kepada Allah dan juga Rasul. Tu nak cakap. Okey. Lagi, yang ketiga, apa sebab dia? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yang ketiga adalah sebagai mukjizat. Mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ni kan, kalau awak ambil tasawur tingkatan 4, awak akan belajar lebih detail lagi. Awak akan belajar lebih terperinci lagi tentang mukjizat dalam subjek tasawur tu. Okey. Mukjizat ni kita panggil apa? Mukjizat ni perkara luar biasa yang Allah bagi kepada nabi-nabi Rasul Ulul Azmi. Okey. Nanti awak akan belajar. Tu tak apalah, tak masuk lagi kan tajuk awak. Tapi cukup awak tahu yang tiga. Berdasarkan tiga tujuan dia ni semua ada dalam Al-Quran. Okey. Sebagai panduan hidup ada dalil dia. Sebagai bukti kerasulan ada dalil dia. Sebagai mukjizat kepada Rasulullah ada bukti dia juga. Okey. Boleh? Boleh ke? Setakat tu? Okey, saya rasa Amira Salmi. Alia dah live dah. Okey, saya rasa ramai lagi yang tak hantar rakaman tilawah kepada saya. Jadi kalau awak tak hantar, saya tak boleh nak saya tak boleh nak nilai awak untuk bacaan Quran. Okey? Saya harap awak hantar, saya bagi masa 30 minit lagi untuk hantar tilawah. Boleh ke? Okey, boleh? Saya bagi masa ni. Jadi kelas jimik kita dah tamat sebab dah banyak sangat isi saya bagi tahu awak ni. Tak tahulah awak ingat ke tak, tapi harap awak ingat isi-isi dia, dan slide ni saya akan bagi dalam saya akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, lepas ni saya nak pesan tolong masuk Google Meet guna email MOE. Kenapa? Sebabnya kita ada berlaku kes ada sekolah yang kena hack, ada kelas yang kena hack. Maksudnya ada hacker masuk dalam Google Meet tu, dia mencarut dalam kelas tu kan. Okay, dia mencarut
dia berkata kesat. Jadi tak best lah. Okey. Bila apa? Hacker masuk ni, banyaklah benda-benda buruk yang akan berlaku. Kita tak nak. Jadi saya nasihatkan semua guna akaun MOE. Boleh? Mana yang belum lagi masuk MOE tu, guna akaun MOE. Kenapa? Sebabnya kita memang nak kita memang minta murid guna MOE sebabnya dia banyak kelebihan. Unlimited storage, apa email-email luar tak boleh nak masuk. Boleh? Boleh ke? Ashraf, Hanis, Faik ni, boleh? Nawawi. Okey. Yang dah masuk guna akaun MOE, terima kasih. Dan apa yang tak masuk lagi dalam Google Classroom, tolong masuk. Okey, boleh? Boleh? Okey, saya apa? Saya tamatkan kelas setakat ni. Hmm, tapi setengah jam ni saya akan tunggu berapa orang lagi akan hantar. Sebabnya yang dah hantar hanya Lokman dan siapa, Rahul tadi. Rahul dah hantar Rahul? Okey, kalau Rahul tak hantar maksudnya Lokman seorang. Maksudnya Rahul dengan siapa? Rahul dengan Lokman je yang hantar. Kalau awak tak hantar, saya tak dapat bagi markah awak untuk PBD. Untuk tilawah Boleh? Boleh ke? Hantar lepas ni. Tak panjang pun ayat dia. Yang tajuk kesantunan dakwah tu kan. Tak panjang pun. Okay. Terima kasih semua. Saya tamatkan kat sini. Tapi lepas ni buat rakaman dan hantar pada saya. Boleh? Ashraf boleh Anis, Faik, Akid, Akram, Amira, Patricia, Kristina. Boleh? Okay, terima kasih semua. Salam. Salam.